Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selamat bertemu kembali dalam YouTube ini. Dan pada kali ini saya akan bicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan Al-Quran dan Bible. Persamaan di antara ajaran Al-Quran dan ajaran Bible. Namun satu perkara yang menarik, yang menghairankan, terdapatnya perbezaan di antara ajaran gereja dan juga ajaran Bible. Menurut ajaran Al-Quran, para rasul yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad SAW ramai. Di mana Allah SWT telah mengutuskan ramai para rasul, antaranya ialah Isa putra Maryam, yang merupakan salah seorang rasul yang telah pun diutuskan oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Dalam Al-Quran terdapat sebanyak 25 kali Allah mengulang perkataan Isa putra Maryam. Dan penegasan Al-Quran bahawa Isa ataupun Jesus sebagai Rasul Allah SWT ini diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah As-Saff, Allah SWT berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Dan ingatlah ketika mana Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul yang Allah utuskan kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan ajaran kitab Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan juga memberikan kabar gembira akan datangnya Rasul akhir zaman bernama Ahmad. Dalam ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Isa putra Maryam adalah merupakan Rasul, salah seorang Rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ini. Dan ajaran Islam merupakan kesinambungan ajaran para anbiya ataupun para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Lantaran itu tidak menghairankan sekiranya banyak persamaan di antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam bab syariat mungkin kita berbeza antara satu sama lain di antara Nabi dengan Nabi. Tetapi dalam bab akidah tentang ketuhanan, tentang ketauhidan dan juga tentang kepercayaan pada hari akhirat, kesemua para anbiya membawa misi yang sama, iaitu menyembah Tuhan yang esa dan juga mengajak manusia beriman kepada hari kiamat. Kita akan lihat beberapa persamaan-persamaan perintah dalam Bible dan juga Al-Quran yang diamalkan oleh umat Islam, di mana perintah ini ada dalam Al-Quran, ada dalam Bible dan diamalkan oleh umat Islam. Namun berbeza dengan ajaran kebanyakan umat Kristian bercanggah dengan ajaran Bible ini. Dalam pertemuan kali ini saya hanya bicarakan satu persamaan saja. InsyaAllah kita akan lihat dalam siri-siri video akan datang persamaan-persamaan yang lain. Dalam pertemuan ini, saya hanya bicarakan satu perkara, iaitu bab khatan ataupun bersunat. Dalam bahasa Arab, panggil khitan. Ataupun orang Melayu panggil berkhatan. Ataupun dalam bahasa Melayu, asal bahasa Melayu panggil bersunat. Amalan berkhatan telah pun diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS ataupun Abraham. Dan perkara ini termaktub di dalam Bible. Perintah Allah SWT yang dianggap di antara intipati covenant, perjanjian di antara Nabi Ibrahim AS adalah perintah Allah SWT kepada anak keturunan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Genesis chapter yang ke-17, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Di mana dalam Bible termaktubnya Tuhan berkata kepada Ibrahim, kamu pun mesti setia kepada perjanjian aku ini.
Ini perjanjian di antara Nabi Ibrahim dengan Allah SWT. Baik kamu maupun keturunanmu, turun-temurun di masa akan datang, kamu dan semua keturunanmu yang lelaki mesti dikhatankan. Perhatikan di sini tuan-tuan, ya. Kamu dan semua keturunanmu yang lelaki mesti dikhatankan. You and your descendants must all agree to circumcise every male among you. Di mana dijelaskan kat sini, kamu dan semua keturunanmu yang lelaki mesti dikhatankan. Bermula daripada sekarang, semua mesti mengkhatankan setiap bayi lelaki yang berumur 8 hari, termasuk para hamba yang lahir di rumahmu atau yang kau beli. Khatan itu akan menjadi tanda dari perjanjian di antara aku dan kamu. Apa yang digambarkan dalam ayat ini? Perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim agar setiap anak lelaki, sama ada yang merdeka maupun yang yang menjadi hamba, mesti dikatakan di kalangan orang lelaki. Dan penghujung ayat ini pada ayat yang ke-12 sebutkan, this will show that there is a covenant between you and me. Syariat ini, syariat berkhatan ini, khatan secara fizikal ini adalah untuk menunjukkan adanya perjanjian di antara Tuhan dengan Nabi Ibrahim AS. Perhatikan tuan-tuan, dalam Genesis ini, dalam Genesis chapter yang ke-17, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 ini, secara jelas dan nyata menyatakan bahawa khatan ini merupakan perjanjian yang telah Tuhan maktubkan di antara Tuhan dengan Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam Genesis chapter yang ke-17, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Di mana Tuhan Yahweh telah pun menegaskan secara terang, khatan mesti menjadi tanda ataupun khatan secara fizikal, bukan khatan rohani. Each one must be circumcised. This will be a physical sign to show my covenant with you is everlasting. Any male who has not been circumcised will no longer to be considered one of my people because he has not kept the covenant with me. Perhatikan betul-betul ayat ini. Setiap lelaki mesti dikhatankan, dan ini menjadi tanda lahiriah yang menunjukkan bahawa perjanjianku dengan kamu kekal hingga hari kiamat. Perhatikan betul-betul ayat ini, ya. This will be a physical sign to show that my covenant with you is everlasting. Ayat ini akan saya tekankan nanti apabila kita bicarakan tentang khatan rohani yang bercanggah dengan perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim AS. Di mana ayat ini menjelaskan bahawa this will be a physical sign to show that my covenant with you is everlasting. Dan itu akan menjadi tanda lahiriah yang menunjukkan bahawa perjanjianku dengan kamu kekal hingga hari kiamat. Setiap lelaki yang tidak dikhatankan tidak lagi dianggap sebagai umatku kerana tidak berpegang kepada perjanjian ini. Perhatikan, ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim AS lagi, Tuhan Yahweh telah menegaskan kepada Nabi Ibrahim, khatan mesti berlaku dalam bentuk khatan fizikal, bukan khatan rohani. Mana-mana lelaki yang tidak dikhatankan tidak termasuk dalam umat ini yang mendapat rahmat Tuhan. Sejak dahulu lagi telah pun ditekankan. Kita akan lihat nanti tentang khatan rohani. Dalam Genesis juga, chapter yang ke-17, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27, di antara intipati perjanjian ini, ya, kita lihat, pada hari yang sama, Ibrahim mentaati perintah Allah dan mengkhatankan anaknya Ismail. Dan semua lelaki yang berada di dalam rumahnya, termasuk para hamba yang lahir di dalam rumahnya, maupun hamba yang dibelinya. Ibrahim berumur 99 tahun ketika dia dikhatankan, manakala Ismail anaknya berumur 13 tahun. Mereka dikhatankan pada hari yang sama bersama-sama dengan semua hamba lelaki milik Nabi Ibrahim AS. Sekiranya kita perhatikan ayat ini secara jelas,
menyatakan bahawa Nabi Ibrahim tunduk dan patuh pada perintah Tuhan, di mana Nabi Ibrahim mengkhatamkan anaknya Nabi Ismail dan semua hamba, sama ada yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli, ikut perintah Tuhan, seperti mana yang termaktub dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 yang kita dah bacakan tadi, di mana Nabi Ibrahim mengkhatamkan anaknya Nabi Ismail ketika beliau berumur 13 tahun, dan Nabi Ibrahim menurut Bible berkhatan ketika mana berumur 99 tahun. Dan apabila Nabi Ishak dilahirkan, termaktub dalam Genesis chapter yang ke-21 ayat 1 hingga 5, Nabi Ibrahim pun mengkhatamkan Nabi Ishak. Tuhan memberkati Sarah seperti yang telah dijanjikannya pada waktu yang telah ditentukan Allah. Ketika Ibrahim sudah tua, mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Ibrahim menamakan anak itu Ishak. Ketika Ishak berumur 8 hari, Ibrahim mengkhatamkannya sesuai dengan perintah Allah. Ibrahim berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Kita perhatikan dalam ayat ini secara jelas beberapa intipati yang boleh kita ambil bahawa perintah khatan adalah perintah Tuhan pada Nabi Ibrahim. Khatan berlaku secara fizikal. Setiap lelaki mesti dikhatankan. Anak-anak yang baru lahir ketika berumur 8 hari hendaklah dikhatankan. Nabi Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Tuhan, lalu berkhatan dan mengkhatankan anaknya Nabi Ismail yang telah berumur 13 tahun. Kemudian apabila Nabi Ishak dilahirkan, beliau dikhatankan ketika berumur 8 hari. Pada masa yang sama, Nabi Ibrahim juga mengkhatamkan para hamba yang lahir di rumahnya maupun hamba-hamba yang dibeli. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim mentaati perintah Tuhan dengan berkhatan mengikut seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Isa AS yang dilahirkan dalam keluarga Yahudi, membesar ikut ajaran Yahudi, mengamalkan ajaran Yahudi, pergi ke sinagog setiap hari Sabtu. Nabi Isa Jesus tidak pernah pergi ke church, sebab zaman Jesus tidak ada church. Jesus pergi ke sinagog. Jesus menyambut Passover, bukan menyambut Christmas, kerana Jesus beragama Kristian. Sebagai seorang manusia yang beragama Kristian, keluarganya berpegang teguh kepada ajaran, sebagai manusia yang berpegang pada ajaran Yahudi, keluarganya melaksanakan ajaran Yahudi kepada Jesus, di mana Jesus telah pun dikhatamkan pada hari yang ke-8. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Luke chapter yang kedua ayat yang ke-21. In the end of 8 days, pada hari yang ke-8, he was circumcised. Jesus telah pun dikhatamkan. Di mana dalam ayat ini secara jelas, Jesus dikhatamkan pada hari yang ke-8 mengikut ajaran agama Yahudi. Perhatikan benar-benar bahawa Jesus sendiri melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian pada anak keturunan Nabi Ibrahim sampailah pada Nabi Musa dan nabi-nabi selepasnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS, termasuklah Jesus sendiri melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim, kerana Jesus beragama Yahudi, bukan beragama Kristian, di mana Jesus dikhatamkan pada hari yang ke-8. Namun demikian, satu perkara yang unik, ya. Apa yang diamalkan oleh umat Kristian sekarang ini dan apa yang diajarkan oleh kebanyakan gereja sekarang ini, khatam fizikal sudah lagi tidak diamalkan. Perhatikan, daripada awal perbincangan kita tadi, saya telah pun jelaskan, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS bahawa khatam mesti berlaku dalam bentuk khatam fizikal. Seolah-olah Tuhan nak bagi tahu kepada kita, Tuhan Yahweh nak bagi tahu kepada kita bahawa akan datang satu masa nanti ada manusia yang mendakwa bahawa khatam itu bukan khatam fizikal. Dan inilah yang dilakukan oleh Paul, di mana Paul telah pun mengajar bahawa
khatan bukan dalam bentuk khatan fizikal. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Roman chapter yang kedua, ayat 28 hingga ayat 29. Akhirnya, siapakah sebenarnya orang Yahudi? Apakah orang Yahudi sejati itu orang yang benar-benar berkhatan? Ini pertanyaan Paul ataupun Paulus. Orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya sahaja orang Yahudi, iaitu orang yang melakukan khatan secara lahiriah sahaja. Sebaliknya, orang Yahudi yang sejati ialah orang yang hatinya berjiwa Yahudi, iaitu orang yang hatinya telah dikhatankan dan dikerjakan oleh Roh Tuhan. Bukan seperti khatan yang tercatat dalam undang-undang Taurat. Orang semacam inilah yang menerima pujian daripada Allah, bukan daripada manusia. Perhatikan di sini bagaimana Paul telah pun mengubah perjanjian Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Bible dan juga apa yang diamalkan oleh Moses dalam Taurat, bahawa perintah Tuhan untuk berkhatan secara lahiriah. Namun dalam Roman ini, dalam Roman chapter yang kedua ayat 28 hingga 29, Paul sendiri mengakui bahawa khatan yang sebenar adalah khatan hati, khatan rohani, bukan khatan fizikal. Berarti Paul lah yang bertanggungjawab mengubah ajaran ini daripada khatan fizikal kepada khatan rohani. Ini bukan amalan yang dilakukan oleh Jesus. Sebaliknya, ajaran yang dibawa oleh Paul. Saya tertarik apa yang disebutkan oleh Seth Merle dalam buku beliau Judaism and Christianity Beginning, di mana beliau menyatakan menurut ajaran yang dibawa oleh Paul, khatan bukanlah memotong bahagian badan manusia secara fizikal seperti yang disebutkan dalam Genesis chapter yang ke-17 ayat yang ke-13. Sebaliknya, menurut Paul ataupun Paulus, khatan yang sebenar adalah berbentuk khatan rohani atau khatan spiritual. Tuan-tuan sekalian, bukan saya yang mendakwa bahawa Paul yang mengubah ajaran ini. Sebaliknya, anda lihat, anda boleh rujuk dalam buku ini. Tulisan Seth Merle, tajuk dia Judaism and Christianity Beginning. Menjelaskan bahawa orang yang bertanggungjawab mengubah perkara ini, ajaran ini, adalah Paul. Demikian juga Hans Kong dalam buku beliau Judaism Between Yesterday and Tomorrow, dalam halaman yang ke-373, beliau menyatakan bahawa fahaman fizikal telah berubah menjadi fahaman khatan rohani ataupun khatan spiritual ataupun khatan jiwa. Perubahan ini telah dilakukan oleh Paul ataupun Paulus. Paul telah membawa satu anjakan paradigma baharu dalam penafsiran khatan untuk orang-orang Kristian. Jadi, apa yang saya nak tekankan di sini? Bahawa yang pertama, Bible menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT melalui perjanjian ataupun covenant ini untuk melakukan khatan kepada anak-anak lelaki secara fizikal. Dan para rasul yang diutuskan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kesemuanya mereka berkhatan. Nabi Musa dalam Taurat pun menegaskan hukum yang sama, antaranya berkhatan. Namun Jesus sendiri yang berpegang pada ajaran Yahudi, yang menjadi idola bagi masyarakat Kristian, juga dikhatankan pada hari yang ke-8. Namun Paul telah pun mengubah ajaran ini daripada ajaran fizikal, daripada khatan fizikal kepada khatan rohani yang diamalkan oleh masyarakat Kristian sekarang. Perhatikan benar-benar apa yang dijelaskan oleh Genesis chapter yang ke-17. This must be a physical sign to show that my covenant with you is everlasting. Tuhan menegaskan pada Nabi Ibrahim, khatan ini mesti dilakukan secara fizikal untuk menunjukkan bahawa perjanjian di antara aku dengan kamu berterusan hingga hari kiamat. Namun, di pertengahan jalan, kusangkakan cerah sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Inilah gambaran yang boleh kita ambil. Disangkakan bahawa peraturan Nabi Ibrahim sampai hari kiamat
namun di pertengahan jalan telah pun diubah oleh Paul, di mana khatan bukan lagi menjadi khatan fizikal, sebaliknya ialah menjadi khatan rohani. Sidang pendengar sekalian, Al-Quran banyak memuji Nabi Ibrahim dan juga umat Islam menyatakan ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran Dinul Hanif, agama yang lurus. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124 contohnya, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadiz zalimin. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 124 ini, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni perintah dan larangan, antaranya tentang berkhatan. Lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam kepada seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, dan aku memohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim bermohon agar perjanjian ini juga akan disetiai oleh anak keturunannya. Namun, Tuhan telah pun menegaskan bahawa janji ini tidak tergolong bersama dengan orang-orang yang menzalimi perjanjian ini. Ini orang yang telah mengubah perjanjian ini daripada khatan fizikal kepada khatan rohani yang diamalkan sekarang. Tuan-tuan sekalian, kita juga boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 161. Qala innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sesungguhnya aku telah ditunjukkan oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan mengikut peraturan yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS, antaranya syariat khatan. Sebab itulah sampai sekarang umat Islam berkhatan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khamsun minal fitri, 5 perkara merupakan perkara fitrah bagi umat Islam. Yang pertama al-khitan, yang kedua al-istihdad, wan natful ibti. Ayat ini, hadis ini secara jelas menyatakan bahawa 5 perkara di antara fitrah. Yang pertama al-khitan. Yang pertama al-khitan ataupun berkhatan. Yang kedua memotong bulu ari-ari. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat wa taqlimul azfar, memotong kuku. Dan yang kelima wa qas syarib, iaitu memotong ataupun menggunting, menipiskan misai. Perhatikan tuan-tuan, di antara fitrah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad daripada 5 perkara, yang pertama ditekankan khatan. Sebab itulah sampai sekarang umat Islam mengamalkan perintah ini dengan berkhatan. Dan dalam Bible juga memerintahkan ajaran berkhatan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuklah Jesus sendiri berkhatan. Namun yang uniknya, ajaran yang diamalkan oleh orang Kristian bercanggah dengan ajaran Bible yang memerintahkan berkhatan. Mereka mengikut ajaran yang dibawa oleh Paul, di mana Paul mendakwa khatan yang sebenar adalah khatan rohani. Ini bukan dakwaan saya, ini adalah dakwaan para pemikir barat sendiri, antaranya Samuel dan juga Hans Kong, bahawa Paul lah yang bertanggungjawab mengubah ajaran khatan ini daripada khatan fizikal kepada khatan rohani. Sekian saja untuk kali ini. Renung-renungkanlah persamaan di antara ajaran Al-Quran dan ajaran Bible, dan umat Islam melaksanakan ajaran ini. Namun apa yang diamalkan oleh umat Kristian bercanggah dengan ajaran Bible itu sendiri. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi di waktu yang lain.